Hai semua penonton setia channel ini, Karens VMY. Cuba teka, kenapa Sarawak boleh tambah kerusi DUN tetapi tidak boleh tambah kerusi parlimen? Dan kenapa tiba-tiba muncul spekulasi bahwa sidang khas DUN Sarawak pada 7 Julai nanti akan menjadi tempat pembentangan untuk tambah jumlah kerusi kepada 99 DUN dan 46 parlimen? Ada udang di sebelah batu? Atau ini memang langkah reformasi yang sah dan sahih? Jangan kemana-mana, mari kita bincang, mari kita ulas bersama-sama. Baru-baru ini Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB yang juga merupakan antara pemimpin penting dalam kerajaan negeri Sarawak, membuat satu kenyataan yang cukup mencuri perhatian. Beliau berkata, Sarawak memang ada kuasa penuh untuk menambah kerusi Dewan Undangan Negeri melalui proses dalam DUN itu sendiri. Ini bukanlah benda yang baru sebenarnya, sebab negeri itu pernah membuat benda yang sama pada tahun 1985, 1995, 2005 dan yang paling terkini tahun 2015. Hasil daripada proses itu, jumlah kerusi DUN di Sarawak sekarang ialah 82. Jadi secara asasnya tidak ada isu kalau Sarawak ingin menambah kerusi DUN lagi. Tetapi bila bercakap pasal kerusi parlimen, itu adalah cerita lain. Menurut Karim, DUN tidak ada kuasa untuk mengubah jumlah kerusi parlimen. Itu berada sepenuhnya di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR dan tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Lebih tepat kepada perkara 113 yang menyebut semakan sempadan pilihan raya hanya boleh dilakukan sekurang-kurangnya 8 tahun selepas persempadanan terakhir. Kalau kita tengok sejarah, kali terakhir persempadanan semula di Sarawak dibuat ialah pada tahun 2015. Jadi sekarang secara teknikalnya Sarawak memang sudah layak untuk membuat semakan semula. Dan sebab itu juga timbul spekulasi besar tentang sidang khas DUN Sarawak pada 7 Julai nanti. Apa yang buat ramai pihak terkejut ialah desas-desus yang berlegar-legar mengatakan bahawa kerajaan negeri akan membentangkan satu rang undang-undang khas untuk menambah kerusi parlimen daripada 31 kepada 46 dan kerusi DUN daripada 82 kepada 99. Wow, itu memang perubahan yang sangat besar. Tetapi apabila wartawan bertanya kepada Karim tentang hal ini, beliau menjawab dia sendiri pun belum tahu isi kandungan sidang khas itu. Katanya dia belum tengok notis dan tidak pasti apa yang akan dibentangkan. Jadi semuanya masih lagi misteri. Speaker DUN Sarawak sendiri Tan Sri Asfia Awang Nasar turut menegaskan bahawa perubahan jumlah kerusi parlimen dan DUN sebenarnya tertakluk kepada SPR. Tetapi beliau tidak menolak kemungkinan bahawa isu persempadanan semula akan dibincangkan dalam persidangan khas itu. Dia kata boleh jadi ia dibangkitkan, tetapi pelaksanaan sebenar tetap di bawah kuasa SPR. Kalau kita selam balik sejarah, Sarawak memang pernah melalui proses penambahan kerusi yang besar. Misalnya pada tahun 2015, 11 kerusi DUN baru diwujudkan, menjadikan jumlah daripada 71 ke 82. Dan masa itu pun ia mendapat reaksi yang bercampur-campur. Ada yang kata ia perlu untuk wakil rakyat lebih dekat dengan rakyat, tetapi ada juga yang kata ia membuka ruang kepada gerrymandering ataupun persempadanan berat sebelah yang menguntungkan parti pemerintah. Dan kalau kita bercakap soal kerusi parlimen, isu ini sebenarnya bukanlah baru. Premier Sarawak sendiri, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, pernah menyuarakan bahawa Sarawak patut diberi lebih banyak kursi parlimen kerana berdasarkan semangat asal pembentukan Malaysia dalam Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA 63, Sabah dan Sarawak sepatutnya memiliki sekurang-kurangnya 1/3 jumlah kerusi parlimen. Tetapi realitinya Sarawak sekarang hanya ada 31 kerusi parlimen daripada 200
kursi di seluruh negara. Itu hanyalah 13,9% sahaja. Sangat kecil kalau ingin bandingkan dengan saiz negeri dan sumbangan ekonomi negeri itu, terutamanya dalam sektor minyak dan juga gas. Jadi kalau benar Sarawak akan bentangkan cadangan untuk menambah 15 kursi parlimen dan 17 kursi DUN, ia akan menjadi langkah politik yang cukup besar. Bukan saja dari segi pengurusan pilihan raya, tetapi juga dari segi imbangan kuasa politik antara Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Bayangkan kalau Sarawak mendapat 46 kursi parlimen dan majoritinya dikuasai oleh parti-parti tempatan seperti GPS, mereka akan menjadi kingmaker sebenar dalam politik Malaysia. Tetapi, mari kita cakap terus terang. Adakah semua ini semata-mata untuk memperkasakan demokrasi ataupun sebenarnya ada agenda tersirat? Tambah kursi bermaksud tambah kuasa politik, dan biasanya siapa yang kuasai kawasan baru itu, dialah yang akan kekal berkuasa. Jadi persoalannya sekarang, adakah ini satu strategi untuk kekal relevan dalam PRN Sarawak yang nanti yang akan dijangka tidak lama lagi? Ataupun adakah ini langkah awal untuk menuntut lebih banyak kuasa autonomi dan juga menekan kerajaan persekutuan supaya lebih patuh kepada MA63? Dan satu lagi isu yang sensitif. Adakah penambahan kursi ini akan dilakukan secara adil atau akan wujud cubaan untuk memanipulasi persempadanan kawasan supaya parti pemerintah kekal menang mudah? Dalam sejarah Malaysia, isu gerrymandering bukanlah benda yang baru. Jadi ramai yang bimbang proses ini hanya akan mengukuhkan kuasa pihak tertentu dan bukannya menyuburkan demokrasi. Kalau SPR terlibat, adakah mereka akan bertindak bebas dan profesional ataupun akan tunduk kepada tekanan politik seperti yang sering dituduh sebelum ini? Ini adalah persoalan yang wajar kita bincang bersama. Dan kalau sidang khas 7 Julai ini benar-benar membentangkan RUU ataupun rang undang-undang untuk menambah kursi, bagaimana reaksi Putrajaya nanti? Adakah kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim akan bersetuju? Atau adakah ini akan mencetuskan satu lagi ketegangan antara kerajaan pusat dan kerajaan Sarawak? Apakah pendapat Anda semua? Adakah Sarawak patut diberikan lebih banyak kursi DUN dan parlimen demi keseimbangan kuasa? Atau adakah ini hanya permainan politik untuk mempertahankan dominasi parti pemerintah negeri? Jangan lupa untuk tinggalkan komen sebab kami ingin tahu betul-betul apa yang suara rakyat Malaysia khususnya dari Borneo. Kalau Anda rasa topik ini penting, tolong tekan butang like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kupasan panas dan kritikal dari channel ini, Currents VMY. Kita tidak hanya melaporkan berita, kita mempersoalkan, kita cabar, dan kita membawa suara rakyat ke hadapan. Jangan lupa, 7 Julai nanti kita akan tengok sama-sama apa sebenarnya berlaku dalam sidang khas DUN Sarawak itu. Sampai kita jumpa lagi. Fikirkanlah dan selamat berfikir semua. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sekali lagi. Terima kasih.